antara soalan yang diajukan adalah kenapa kebanyakan lelaki suka berkahwin lebih daripada satu. Adakah betul? Keinginan untuk memiliki lebih daripada seorang isteri adalah merupakan fitrah ataupun lumrah bagi seorang lelaki. Tetapi kemampuan bagi setiap orang adalah berbeza. Jadi kemampuan ini telah menjadikan limitasi ataupun keterbatasan bagi seorang lelaki untuk memiliki lebih daripada seorang isteri. Tidak dinafikan ramai yang mempunyai isteri lebih daripada seorang, namun masih ramai yang hanya mengamalkan monogami, iaitu seorang isteri sahaja. Mungkin juga dengan kos sara hidup yang semakin meningkat pada hari ini, lelaki memilih untuk memiliki seorang isteri sahaja berbanding dengan 2, 3 ataupun 4. Mungkin di antara faktor utama ialah kos sara hidup. Kemudian untuk soalan yang kedua, adakah poligami berdasarkan sunnah? Kita sedia maklum bahawa Rasulullah SAW mempunyai lebih daripada seorang isteri, yang mana baginda telah berkahwin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun, yang mana apabila kematian Siti Khadijah, Rasulullah telah berkahwin dengan isteri-isteri yang lain, sehinggalah Rasulullah dikatakan mempunyai sehingga 12 orang isteri. Yang dikatakan sunnah ialah apabila kita melakukan sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah. Apa sahaja yang dibuat oleh Rasulullah kita ikut, maka ia dinamakan sebagai sunnah. Jadi di sini poligami iaitu pengamalan mempunyai isteri yang lebih daripada seorang dibuat oleh Rasulullah, maka jika kita mengikut amalan ini, maka kita dikatakan mengikut sunnah. Okey, untuk soalan berikutnya, pandangan saya terhadap poligami. Di dalam Islam, hukum poligami adalah harus hukum asalnya. Walau bagaimanapun ia boleh berubah-ubah. Hukum harus ini berdasarkan ayat Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'. Kahwinilah perempuan, mana-mana perempuan yang kamu kehendaki, 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Allah Ta'ala menambah lagi ayat tersebut dengan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Manakala jika kamu takut untuk berlaku adil, maka memadailah dengan seorang isteri sahaja. Di sini kita melihat Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang kita gunakan sebagai manual kehidupan kita, iaitu panduan dalam kehidupan manusia. Dan kita sedia maklum bahawa pencipta kita, yakni Allah, Dia maha mengetahui, sangat mengetahui apakah keperluan manusia dan juga kemampuan manusia. Jadi apa yang diperkatakan di sini bahawa lelaki itu boleh berkahwin lebih daripada seorang, maksudnya lelaki memang berkemampuan dan juga boleh dari segi fizikal dan juga mental untuk mempunyai lebih daripada seorang. Namun begitu dalam Islam, hukum berpoligami ini boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Ia boleh sama ada menjadi makruh, menjadi sunat, malah ia boleh juga menjadi haram. Ini bergantung kepada kemampuan dan juga keadaan suami. Jika ia boleh mendatangkan mudarat kepada isteri, jika berkahwin lebih daripada seorang, maka ia boleh dikatakan sebagai haram. Sunat di sini maksudnya apabila seorang suami berkemampuan dan mempunyai niat yang baik. Contohnya ingin mempunyai zuriat. Contohnya apabila isteri yang pertama tidak mampu untuk melahirkan zuriat, maka dia mempunyai sebab yang kukuh untuk mempunyai isteri yang lain untuk demi mempunyai zuriat. Kemudian ada beberapa sebab yang lain dalam Islam disebutkan. Di antaranya, jika isteri tidak mampu untuk melayan suami, mungkin sebab halangan seperti sakit dan sebagainya, maka suami boleh menggunakan sebab tersebut untuk berkahwin seorang lagi. Jika suami tidak mempunyai sebab yang kukuh
ataupun hanya berpoligami kerana hawa nafsu sahaja, ia boleh dikatakan sebagai makruh. Kemudian untuk soalan berikutnya, adakah poligami ini bantu ataupun tidak dalam kehidupan? Kita lihat dunia hari ini, secara realitinya semakin ramai kaum wanita ataupun kita katakan sebagai orang perempuan, bilangan ataupun statistiknya semakin meningkat, yang mana jika dinisbahkan dengan lelaki, ia agak semakin jauh. Jurang perbezaan ataupun nisbah di antara lelaki dengan perempuan semakin jauh, yang mana jika kita lihat dalam kelas-kelas ataupun dalam kuliah-kuliah sendiri pun, dalam satu kelas hanya ada beberapa orang lelaki dan selebihnya berpuluh-puluh adalah pelajar perempuan. Jadi di sini, jika kita mengamalkan sistem monogami, iaitu seorang isteri untuk seorang suami, maka apa akan jadi dengan wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan yang lain yang tidak mampu ataupun tidak dapat memiliki suami? Kehidupan bersuami adalah keperluan bagi seorang wanita. Kehidupan boleh menjadi tidak stabil disebabkan tidak mempunyai suami sebagai pelengkap dalam kehidupan. Tetapi yang menjadi masalah dalam masyarakat kita hari ini, stigma ataupun persepsi masyarakat terhadap sistem poligami yang diamalkan di negara kita, yang mana banyak yang berlaku ataupun masyarakat kita mudah untuk menilai bahawa poligami itu menyusahkan dan selalunya menindas pihak-pihak tertentu, menyebabkan anak-anak terabai, isteri-isteri terabai, dan hak-hak yang sepatutnya diperolehi oleh isteri tersebut terabai. Ini berlaku kerana pengamal-pengamal poligami, khususnya para suami, tidak berlaku adil, malah tidak mempunyai pengetahuan yang sepenuhnya ataupun pengetahuan yang cukup dalam bidang agama, tetapi hanya mempunyai kemampuan serta kemahuan untuk berpoligami. Maka mereka mengamal poligami tanpa mempunyai latar belakang ilmu yang cukup dan kukuh untuk melayari bahtera dengan mempunyai lebih daripada seorang isteri. Maka apa yang berlaku seolah-olah suatu keadaan yang tidak terkawal. Maka masyarakat mudah untuk menilai daripada apa yang berlaku. Kebanyakan daripada sistem poligami yang diamalkan oleh masyarakat kita lebih membawa kepada kesan negatif berbanding kesan positif. Walaupun sebenarnya banyak kebaikan yang boleh kita ambil daripada sistem poligami itu sendiri. Di antaranya untuk membantu kaum wanita, anak-anak yatim, serta para ibu tunggal dan juga balu-balu yang ditinggalkan oleh suami. Kemudian untuk soalan yang terakhir, sesetengah perempuan setuju berpoligami sebab dia tidak dapat melahirkan zuriat. Okey, untuk soalan yang terakhir, sesetengah wanita ataupun para isteri hanya membenarkan suaminya berpoligami setelah mendapati dirinya tidak mampu untuk melahirkan zuriat. Namun begitu, ada juga yang tetap tidak membenarkan isterinya untuk mempunyai isteri yang lainnya. Namun begitu, sebenarnya dalam Islam, dalam perkahwinan tidak diperlukan persetujuan seorang isteri. Apabila suami mampu untuk berkahwin seorang lagi dan dia mempunyai sebab yang kukuh untuk berkahwin seorang lagi, maka dia boleh berkahwin tanpa memerlukan persetujuan daripada isteri yang pertama. Namun begitu, untuk keharmonian dan kerukunan dalam rumah tangga adalah penting bagi suami mendapatkan persetujuan daripada isteri yang pertama bagi menjamin kerukunan supaya tidak berlaku ungkit-mengungkit di kemudian hari jika timbul sebarang salah faham dan juga mungkin
kongsi di kalangan suami isteri. Jadi dengan persetujuan ini diharapkan perkahwinan yang mereka lalui atau rumah tangga yang dibina dengan asas kerjasama serta persetujuan bersama, diharap mereka dapat memperolehi kebahagiaan sehingga ke akhir hayat mereka. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam.